Dan ingat ketika aku, yakni Allah, mewahyukan kepada Hawariyin. Allah bagi wahyu. Bagi wahyu ni maknanya wahyu ilham. Allah bagi wahyu dari sudut ilham. Sebab wahyu yang sebenar-benarnya untuk Nabi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pagi ini kita sambung semula tadabbur Al-Quran. Masih lagi dalam surah Al-Ma'idah. Ayat berapa 112. Nak habis dah lah. Surah Ma'idah 117 dah. 122. Dah surah Ma'idah ada 120. 120 ayat nak habis lah. Maknanya hari ni atau 2 minggu lagi kita habis lah surah Al-Ma'idah. Baik, ayat 112. Sebelum masuk tu, kebetulan kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni meriah lah majlis-majlis mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya adalah 2 hari sudah tu terlintas, saya duk tengok dalam Facebook tu, tengok ada satu cuplikan bahasa petikan petikan ceramah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis-nangis penceramah tu cerita tentang Nabi, masya-Allah lah. Dalam ceramah tu dia menceritakan bahawa satu malam Sayyidatina Aisyah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur. Hilang. Cari jumpa Nabi dalam masjid. Rupa-rupanya Nabi solat taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Ini ceramah tu ceramah, bukan saya nak bukan pandangan saya. Solat sunat taubat tiap-tiap malam, setiap malam sebanyak 1000 rakaat. Satu malam. Tiap-tiap malam. Satu malam 1000 rakaat Nabi dikatakan solat malam tiap-tiap solat sunat taubat tiap-tiap malam 1000 rakaat. Jadinya walaupun kita sayang kepada Nabi, janganlah berdusta atas nama Nabi. Tipu. Walaupun duk menangis cerita Nabi, ya Allah, Nabi sayang kat kita, ya Allah, Nabi sembahyang sunat 1000 rakaat setiap malam. Pasal apa Nabi sembahyang? Pasal takut ada umat Nabi Muhammad tak sempat nak taubat, Nabi dah cover siap-siap. Kaki kelentong ustaz ni. Ya, munasabah lah Sayyidatina Aisyah kehilangan Nabi, jumpa Nabi dalam masjid tak apalah, jumpa Nabi di kubur Baqi' tak apalah.
Ni cerita ni Nabi semayang sunat tiap-tiap malam 1000 rakaat. Mana dalil dia? Ya, mana dalil? Jadinya bila kita bantah orang kata tak percaya ke kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah. Allah boleh dah bagi Nabi semayang sunat malam tiap-tiap malam 1000 rakaat? Boleh. Bukan kata 1000, 10,000. Boleh. Tapi betul ke cerita ni betul ke tipu? Ada dalil di mana tak ada dalil. Itu kita nak kena hati-hati ya. Kadang-kadang pakai jubah baju elok, jubah pakai kepiah, pakai sobat. Bukan semua yang keluar dari mulut tu betul-betul. Sebab dia berdusta atas nama Nabi. Saya cari tak apa. Sebab hadisnya, hadis Sahih Bukhari, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Nabi bulan Ramadan ke bulan tak Ramadan ke tak lebih daripada 11 rakaat. Tiap-tiap malam Nabi sembahyang sunat 11 rakaat. Sehingga ulama berbeza pandangan. Tarawih itu nak kira 8 ke 20? Yang kata 8 salah satu hujah dia 11. Nabi sembahyang 11, 8 tarawih, witir 3. Tapi ulama yang kata 20 ada dalil. Tapi munasabah lah 8 dengan 20 tu okey lah. Okey lah, tak apalah. Kita pun boleh buat 20 tu. Tapi sampai 1000 tiap-tiap malam ni. Tak ada dalil. Tak ada daripada Quran, tak ada daripada hadis Nabi SAW. Tapi itu sekarang maknanya kita mudah terpedaya. Seronok, Masya Allah, hebatnya Nabi, ya Allah, sayangnya Nabi kat kita, sampai semayang 1000 rakaat, taubat tiap-tiap malam, ya Allah. Sedangkan Nabi dah bagi amaran, hadis mutawatir, mana confirm sahih, siapa dusta atas nama aku, sediakan tempat daripada neraka. Jadi kita dusta atas nama Nabi. Jadi kalau orang bawa hadis-hadis pelik-pelik sikit, kita kena tanya. Kalau hadis itu munasabah, tak payah tanya lah. Hadis kata contoh, tuan-tuan perempuan Nabi makan buah tamar. Ustaz, dalil mana? Tak payah tanya lah. Memang dah. Tapi kalau ustaz penceramah kata, Tok Syekh kata, tuan-tuan, satu hari Rasulullah makan buah durian. Ustaz, tunggu, dalil mana? Tu kena tanya lah. Buah durian tu tak pernah dengar lagi Rasulullah kan? Oh dah, Rasulullah dulu Sayyidina Osman datang ke Kedah, dia ambil buah durian, dia balik jumpa buah Rasulullah. Cerita mana pula Sayyidina Osman datang ke Kedah? Tu penglipur lara. Cerita-cerita penglipur lara tu kita nak kena waspada. Sebab berdusta atas nama Nabi, dosa besar, masuk neraka. Dia juga berdusta dalam agama. Maksudnya 1000 rakaat. Tak jumpa dalil, cari tak jumpa. Jadi agama kita suruh kita jadi cerdik. Tapi kita apa penceramah kita terima. Datang ulang mulut, mau balik tak ada masalah, sambut je lah. Tapi pastikan isi ceramah itu bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh. Itu contoh. Ada juga satu contoh. Ada, rasa saya bawa cerita ular 2 minggu sudah. Cerita Nabi Adam tu. Syaitan masuk dalam ular, syaitan masuk dalam ular, kemudian ular pun masuk dalam iblis masuk dalam ular pun masuk dalam syurga, buka mulut, iblis pun keluar dari mulut ular. Jadi sebab itulah iblis boleh goda Nabi Adam. Jadi dikatakan kita mesti bunuh ular. Pasal ular yang bawa iblis tu. Persoalannya, riwayat tu sahih kan tak sahih, betul kan tak betul? Allah bagi akal kepada kita. Yang kalau betul pun ular mana?
Ular tedung kau, ular sawah, ular sawah, ular sawah. Kalau ular kapak tu kecil sangat kan. Ular mana? Yang ketiga, yang salah, kalau cerita tu betul, yang buat jahat ular dulu. Ular dalam syurga tu, bukan ular hari ni. Pasal apa ular hari ni kita nak kena bunuh pula? Jadi mangsa. Kita bunuh tu bukan kerana cerita tu, kita bunuh sebab lain. Tapi dia berkait. Pasal ular tu buat dosa, buat salah, komplot dengan iblis, maka kita kena bunuh ular hari ni. Itu maknanya. Kalau orang kafir dengar cerita ni, ya Allah, apa anggapan dia pada Islam? Dia anggap Islam ni hebat kan, leke? Sama juga hadis bunuh jejak. Ya, ada ustaz kita, ustaz ngajar sini jugalah. Ya, cerita apa je, tak apalah. Ustaz ni baik, dia baik. Ustaz ngajar sini jugalah. Dia kata, kenapa kita kena bunuh cicak? Pasal cicak ni lah yang bila Nabi sembunyi dalam gua Hira, dia bunyi cocok nak bagi tahu pada Arab Quraisy supaya Nabi ada dalam. Sebab tu kita kena bunuh cicak. Hadis mana? Lepas tu cicak yang mana? Cicak yang bunyi tu cicak mana? Cicak sini cicak mana? Apa salah cicak ni? Yalah, keturunan dia pun dia dulu Mekah tu, bila mana dia seberang laut datang ni. Cicak mana? Sampai 1400 tahun dah kan. Salah lagi cicak ni nak kena bunuh ni. Cicak mana? Lepas tu yang kedua, sebab kedua, ni cicak Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim dibakar, cicak tu nombor api. Abang tu kena bunuh aja. Ya Allah. Saya minta maaf ya ustaz ni baik, insya-Allah. Kalau ada sampaikan. Saya tak ada nombor dia. Tapi benda tu tersebar umum, jadi saya pun cakap umum lah. Saya sayang pada ustaz ni. Nah, ustaz ni tu pun kenal ilmu lah, sebab dia mengajar di masjid kita ni, ya. Nah, minta dia cek baliklah fakta tu, ya. Jadi kita bunuh cicak kerana dia fuwaisik. Dia binatang kecil yang mengotorkan, membahayakan. Itu ada disebut dalam hadis dan memang munasabah dengan akal. Kan? Bukan masalah dia di Gua Hira tu. Bukan masalah di Nabi Ibrahim tu. Jadi Allah bagi akal kepada kita untuk kita berfikir, ya. Jadi kadang-kadang terlajarlah sebagian penceramah ustaz untuk share, dia terlajar di bawah cerita-cerita yang lawa, yang tidak munasabah dengan akal, yang bertentangan dengan asas-asas dalam agama Islam, ya. Tapi sebenarnya cerita tu yang menarik. Cerita-cerita tu yang menarik. Masya Allah, tak pernah dengar lagi cerita ni. Ya Allah hebatnya ustaz ni, ya Allah hebatnya Tok Syekh ni. Kalau bawa hadis sahih, ayat Quran ni dia payah sikit. Tak menarik. Ya, itu syaitan kacau kita. Baik, saja mukadimah dulu sebelum kita masuk. Tanya sikit je ni, iaitu ayat 112 suratul Maidah. Ayat 112 suratul Maidah. Kita patah balik ayat 111. Itu dia ada kaitan tu, ayat 111, wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingat ketika aku, yakni Allah, mewahyukan kepada hawariyin. Allah bagi wahyu. Bagi wahyu ni maknanya wahyu ilham. Ya, Allah bagi wahyu dari sudut ilham. Sebab wahyu yang sebenar-benarnya untuk Nabi dan Rasul. Untuk Nabi dan Rasul. Jadi bila kata Allah bagi wahyu kepada hawariyin ni bukan Rasul, bukan Nabi kan. Jadi bagi wahyu ni bagi wahyu, yakni wahyu ilham. Sebagaimana nas Al-Quran menyatakan wa auhayna ila ummi Musa. Kami, kata Allah, wahyukan kepada mak Nabi Musa. Wahyukan kepada mak Nabi Musa ni. Dia nak, Fir'aun nak bunuh dah ni, anak lelaki ni. Wahyukan supaya bubuh dalam sampan kecil.
hanyutkan. Dan dia buat tu wahyu. Wahyu apa tu? Wahyu ilham. Dia mendapat ilham. Bukan wahyu macam Rasul terima tu, tidak. Perkataan sama tapi Rasul wahyu betul. Yang bukan Rasul ni mak Nabi Musa, Hawari ni, wahyu tu wahyu ilham. Wahyu ilham. Jadi wahyu ilham tak ada masalah. Kita pun dapatlah ilham, firasat dan sebagainya, ya. Dan kadang-kadang orang yang dapat ilham, dapat firasat ni, dia pun tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Cuma Allah Ta'ala bagi keluar dari mulut dia, ya. Contohnya, ada orang nak tanya soalan. Datang sembang tu nak tanya satu soalan kepada orang alim ni. Datang sebelum tanya soalan, orang alim tu cerita dulu lah. Cerita. Habis cerita, soalan tadi nak tanya soalan apa? Dah. Tok Syekh, Ustaz, saya nak tanya soalan tu lah, dia jawab. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu kata orang ni nak tanya soalan tu. Allah bagi ilham. Cerita yang tu dulu. Soalan lagi. Allah bagi ilham, cerita yang tu dulu. Nak tanya apa soalan tadi? Tak payah tanya, jawab lah. Ilham. Diam tak tahu orang tu nak tanya apa. Kalau dia kata memang saya tahu dah soalan tu, tu mana dah takabur tu. Dia dah takabur tu. Ya. Kita jaga, ya. Syaitan akan goda kita itu. Baik, ini wahyu ilham, ya, sebagaimana kepada mak Nabi Musa. Ataupun kata ulama bagi wahyu ni melalui Nabi Isa. Iaitu Nabi Isa ajak mereka, dakwah mereka, ya. Jadi Allah ilhamkan kepada mereka supaya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Isa AS. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Maka mereka, ya Hawariyun pun kata, kami beriman. Amanna, kami beriman. Washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, bahawa sesungguhnya kami adalah muslim. Serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya agama kita, agama Islam, orang yang menganut agama Islam adalah Muslim, ya, adalah Muslim, dan kita semua adalah Muslim. Inilah nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, ya. Allah Taala tetapkan kita sebagai Muslim. Huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hada. Allah namakan kamu semua sebagai muslimin. Allah namakan kita muslim pasal kita beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, ya, maka kita muslim, ya. Min qablu, sebelum Quran, sebelum Nabi Muhammad pun namanya muslim. Wa fi hada, dan dalam Quran ni pun namanya muslim. Jadi kita semua adalah muslim. Ya, kita semua adalah muslim. Cuma sekarang ni nama muslim tu, Islam tu, dia dah macam terpendam dah. Ya, macam terpendam sikit sebab umat Islam sekarang ni segelintir kecil menonjolkan kumpulan masing-masing. Ya, semua Islam tapi dia menonjolkan kumpulan dia. Siapa tak ikut dia, tak jadi kumpulan dia, macam tak berapa sempurna Islam. Dia ada trend macam tu sekarang. Dia tu ustaz tu tak, bukan orang kita tu. Ustaz tu bukan orang kita, ustazah tu bukan orang kita. Jadi dia dah buang. Dia ada trend macam tu, ya, trend. Jadi sebab itu kita patah balik kepada Al-Quran, ya. Allah Ta'ala sebut ni, perkataan mereka ni, washhad bi annana muslimun, saksikanlah bahawa kami adalah muslim, serah diri, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bila kita sampai pada hari akhirat nanti, hisab kita ni dia bukan ikut kumpulan. Hisab kita dia tak ikut kumpulan, dia tak ikut aliran, dia tak ikut jamaah, dia tak ikut parti, NGO dan sebagainya. Hisab kita adalah secara individu. Hisab kita adalah secara individu. Masing-masing lah. Masing-masing kan hisab, Jadi kita kena faham tu, hisab adalah individu. Dia tak boleh berkata lah,
Allah kalau bantu kat ustaz kan, ustaz tolong kami ha. Aku pun tak tahu lagi. Aku pun tak tahu lagi. Kan? Jangan harap kepada ustaz, jangan harap kepada tok syekh, jangan harap kepada tok guru. Semua tu dalam keadaan bahaya. Tak selamat lagi. Bila selamat, bila sebelah kaki dalam syurga, barulah masa tu nak boleh tolong. Pada masyarakat payah. Payah nak tolong. Baik, itu muslimun Baik, kita masuk ayat 112. Apa orang Hawariyun minta? Mereka dah beriman ni. Idh qala al-Hawariyun, ingat ketika Hawariyun berkata, Ya Isa bin Maryam, dia panggil nama ya, wahai Isa, tak panggil Nabi dah. Ya Isa, wahai Isa. Hawariyun tu, Hawariyun ni kira pendukung kuat lah, pengikut setia Nabi Isa tu. Dia panggil nama, Ya Isa, wahai Isa. Mana boleh lah panggil nama tu, boleh. Ya Isa, wahai Isa, anak Maryam. Apa soalan dia? Permintaan dia, hal yastati'u rabbuka, adakah yastati'u mampu, adakah mampu oleh Tuhan kamu? Allah lah. Allah lah. Dia macam tak berapa nak kuat iman, wallahu a'lam. Patut dia kata yastati'u rabbuna, adakah mampu Tuhan kita? Dia kata Tuhan kamu Isa, Tuhan bukan Tuhan, bukan Tuhan kamu juga ke Hawariyun? Wallah, ni ayat tu lah, bahasa dia. Adakah Tuhan kamu mampu ayyunazzila alaina, untuk Tuhan menurunkan ke atas kami ma'idatan minas sama, hidangan daripada langit. Jadi surah Maidah ni nama dia ambil daripada sinilah, Maidah. Suratul Maidah, Maidah maknanya hidangan. Ujung ayat dah, ujung surah ni baru nampak perkataan Maidah tu. Jadi cabaran dia, boleh tak Tuhan menurunkan hidangan dari langit? Boleh tak Tuhan menurunkan hidangan dari langit? Jawab Nabi Isa, qala kata Nabi Isa, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Bertakwa. Mana maksudnya, jangan minta lah benda macam ni. Jangan minta benda macam ni. Takwa kepada Allah. Jangan minta benda ni lah. Jangan. Itu takwa tu. Maknanya bila kita bertakwa tu, jangan buat benda ni. Pada kita tengok orang minum arak, bertakwalah kepada Allah. Kita tak kata pun jangan minum arak. Kita tengok orang tengah main judi, kita datang tengah main judi, takwalah kepada Allah. Maknanya jangan berjudi. Tapi kita tak sebut perkataan judi tu. Dia dhimni, dia masuk dalam tu. Dia masuk dalam Jadi bertakwalah kamu kepada Allah. Tadi kamu minta apa? Hidangan. Takwalah kepada Allah. Jangan minta macam tu. Jangan minta macam tu. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Sebab apa? Sebab bila beriman, kita yakin bahawa Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa. Jadi minta tu macam iman tu tak berapa nak macam tak berapa nak sepenuhnya lagi tu. Bolehkah Allah bagi ni? Allah ni mampu ke? Macam tak berapa yakin. Jadi itu nasihat nasihat Nabi Isa kepada Hawariyun, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Jadi kalau orang cabar kita, kalau kamu benar, katalah orang kafir, kalau kamu benar, cubalah buat benda begini. Tak boleh lah. Ittaqullah, kita tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa. Kita diam je lah. Kita nak suruh dia bertakwa kepada Allah pun dia tak beriman lagi. Dia tak beriman lagi kan. Tapi ada cabaran tu ada. Cabaran tu ada. Jadi jangan kita jawab boleh, bahaya. Sebab kalau kita tak boleh buat, maknanya dia anggap Allah lemah lah. Boleh tak Allah turunkan hidangan dari langit? Kita kata boleh, cuba tunjuk sekejap. Tiba tak boleh buat. Jadi dia anggap Allah tu lemah. Dia anggap Allah Ta'ala lemah. Jadi kita kena jaga tu.
Baik, jadi Nabi Isa tak mau memenuhi permintaan mereka. Tapi mereka jawab lagi. Qalu, kata mereka, kata Hawariyun, nuridu, kami hendak, kami berhajat anak kula minha, nak makan. Kami nak makan. Sebab diceritakan bahawa zaman ni zaman kesusahan sikit. Zaman kesusahan dari sudut makanan. Jadi Hawariyun ni kelaparan, sebab tu mereka minta hidangan. Mereka tak minta emas, mereka tak minta apa barang-barang perhiasan, mereka minta makanan. Sebab keadaan mereka dalam tafsir menyatakan mereka dalam keadaan lapar. Mereka kata qalu nuridu an na'kula minha, kami nak makan daripada hidangan tersebut. Yang keduanya wa tatma'inna qulubuna, dan kami berhajat supaya tenang. Tatma'inna, tenang, qulubuna, hati kami. Nak hati kami tenang. Hati ni berbolak-balik ni, betul ke Allah Ta'ala kuasa ni? Soalan gitulah, ya. Dia kalau nampak betul-betul lah Allah kabulkan hajat tu, doa Nabi Isa tu, permintaan Nabi Isa tu, hati tu jadi tenang. Bukan tak beriman, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim lah. إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Ingat ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, minta apa? Arini kaifa tuhyil mauta, wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan benda yang sudah mati. Nabi Ibrahim minta Allah tunjukkan. Allah tanya, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, kamu tak beriman ke? Tak beriman ke aku boleh buat benda ni, menghidupkan benda ni? Nabi Ibrahim jawab, qala bala, bahkan aku beriman ya Allah, walakin, akan tetapi, liyatma'inna qalbi, supaya hatiku jadi tenang. Bila nampak tu dia jadi tenang, ya. Nampak tu jadi tenang, ya. Suami kita tak balik malam, ada mana? Ada kat surau ni, sembang dengan Tok Imam. Minta bagi telefon kat Tok Imam. Tak percaya ke? Suami tak percaya ke? Tak percaya. Nak bagi hati tenang, bagi dah telefon kat Tok Imam. Jadi kalau suami dia tak percaya. Ikut cara Nabi Ibrahim ni. Cara Nabi Ibrahim dengan Hawariyun ni. Bukan tak percaya. Wa tatma'inna qulubuna, hati tu jadi tenang. Baik, itu yang kedua, sebab kedua. Sebab pertama nak makan, sebab kedua hati jadi tenang, ya. Sebab kita beriman tapi hati tu dia akan diganggu syaitan. Hati tu akan diganggu syaitan, ya. Betul ke Allah ada ni? Betul ke ada lepas mati ni ada soalan kubur ni? Betul ke? Dia akan tertanya-tanya, betul ke? Ya. Bukan tak beriman, tapi hati tu dia syaitan dimasukkan. Ya. Itu kita nak kena banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, ya, supaya hati tu jadi kuat, jadi tenang, ya. Yang ketiga, sebab yang ketiga, wa na'lama an qad sadaqtana, dan supaya kami tahu kamu telah benarkan akan kami. Benarkan akan kami apa yang kami minta tu. Dan tambah iman lah, tambah iman, ya. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan yang keempat, kami menjadi saksi bagi perkara tersebut. Tanda kata ia satu ayat, satu bukti keterangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami boleh ceritakan kepada orang akan datang nanti bahawa kami minta turun hidangan dari langit, Allah Ta'ala turunkan sungguh. Yang Hawari itu ramai kan, masing-masing akan bawa cerita tersebut, nak membenarkan risalah Nabi Isa alaihissalam. Itu empat sebab mereka minta hidangan diturunkan kepada mereka. Jadi dia sama macam Arab Quraisy. Arab Quraisy minta kepada Nabi supaya Nabi tukarkan Bukit Safa jadi emas. Bukit Safa yang kita sa'i tu, Safa.
Mereka nak supaya Nabi tukarkan Bukit Safa menjadi emas. Ada riwayat cerita macam tu. Ya, cabaran mereka. Nak tengok benar atau tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bila macam tu hujah mereka, ya, hujah mereka, qala, kata Nabi Isa, qala Isa bin Maryam. Nabi Isa pun berkata, dia kata apa? Dia doa, Allahumma ya Allah. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan. Anzil, turunkanlah ke atas kami, kepada kami, turunkan apa? Ma'idatan, hidangan, makanan, minas sama, dari langit. Turunkan hidangan daripada langit, dari langit, ya. Supaya takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, supaya hidangan tu dan hari turun dannya tu menjadi 'id, menjadi hari besar bagi kami. Hari besar bagi kami, wa li awwalina, bagi golongan awal yang tengok tu, wa akhirina, dan golongan akhir, golongan yang tak tengoklah. Ya, mereka akan ambil hari itu hari yang besar, hari yang agung, hari yang mulia. Sebab peristiwa itu adalah peristiwa besar, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatan mink, dan sebagai tanda kebesaran, tanda kebesaran mink, daripadamu ya Allah. Ya. Jadi nak memenuhi permintaan Hawariyun tu, Nabi Isa alaihissalam doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma persoalan dia, hidangan tu turun ataupun tidak. Dah Nabi Isa doa ni, adakah diturunkan hidangan atau tidak? Majoriti ulama berpendapat bahawa hidangan itu memang diturunkan. Majoriti ulama, makanan tu memang diturunkan. Sebut dalam tafsir, walakinnalladzi alaihi al-jumhur annaha nazalat wa huwa alladzi ikhtarahu Ibnu Jarir. Dan tetapi pendapat yang dipegang oleh majoriti para ulama, annaha nazalat, hidangan makanan tu memang diturunkan. Dan inilah pandangan yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin. Syekh Mufassirin memilih pandangan jumhur bahawa hidangan itu memang diturunkan. Tetapi bila kata pandangan majoriti, bermakna ada minoriti. Jadi ada minoriti ulama kata tidak diturunkan hidangan itu, tidak diturunkan hidangan tersebut. Ya. Ya, ada pandangan, ya, ada pandangan. Ada pandangan. Pasal apa? Pasal dalam ayat ni tak diceritakan turun sungguh. Dalam ayat ni tak diceritakan turun makanan tu. Cuma cerita Hawariyun minta hidangan, cuma cerita Nabi Isa minta doa. Tapi turun atau tidak? Jadi majoriti kita turun. Adalah riwayat-riwayat tu malaikat bawa turun hidangan dan sebagainya tu kan. Adalah. Minoriti kata tak turun. Salah satu sebabnya tak turun tu pasal orang Nasrani tidak mengetahui cerita ni. Minoriti ulama kata cerita yang masyhur ni, hidangan turun ni tak ada dalam kitab Injil, bukan Injil, dalam Bible tak ada, dalam Bible tak ada. Bible tak ada, dan orang Nasrani tak tahu. Maknanya Nasrani zaman Nabi itu tak tahu cerita ni. Sebagian ulama kata, sehinggalah bila ayat ni diwahyukan baru mereka tahu. Jadi begitu ramai Hawariyun tu, mengapa cerita tu tak tersebar di kalangan orang beragama Nasrani? Itu kata sebagai satu petunjuk bahawa tidak diturunkan hidangan. Tapi majoriti kita turun. Tak apalah, kita tak kacau akidah kita pun, turun ke tak turun tak ada masalah pun. Cuma
Nak tahu perbezaan pandangan ya. Baik, jadi Nabi Isa doa ya. Doa minta kepada Allah. Allahumma, bila kita doa minta Allahumma ataupun kita kata Rabbana. Kita boleh gabung dengan dua-dua. Allahumma Rabbana. Allahumma ghafir lana. Allahumma Rabbana ghafir lana. Rabbana saja. Allahumma Rabbana ghafir lana. Boleh. Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami. Jadi boleh Allahumma saja, boleh Rabbana saja, boleh gabungkan Allahumma Rabbana. Jadi gabung ni contoh ni gini, Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan kami. Boleh gabungkan ya. Yang kedua, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, tidak meminta kepada makhluk, kecuali benda yang Allah Ta'ala suruh lah. Minta sama-sama tolong sama-sama kita tu mintalah ya. Tapi bila doa ni minta kepada Allah dan tidak meminta kepada makhluk yang sudah mati. Sebab itu para Nabi, para Rasul dalam Quran, kesemua doa mereka meminta kepada Allah, dan tidak ada satu doa pun di dalam Al-Quran meminta kepada orang mati ya. Tak ada satu doa pun minta kepada orang mati. Nabi Yunus dalam perut ikan pun dia minta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana kan. Nabi Ayub, Rabbi anni massani dhur, wahai Tuhanku aku ditimpa oleh mudarat sakit, minta kepada Allah. Nabi Ibrahim, Rabbana. Nabi Isa, Allahumma Rabbana. Semua Nabi-Nabi Rasul ajar doa minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan minta kepada orang mati ya. Dan orang mati tu kita minta makan. Chef tu sakit, mati dah. Katanya sedap sangat masak. Tak makan lah kita, minta 10 hari tu minta tak ada makan, tak boleh masak apa kan. Doktor tu mati dah. Hebat doktor tu. Mati dah. Wahai doktor, tolong buat pembedahan untuk saya ni. Ya. Nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik, warzuqna. Habiskan ayat tu surat 14. Warzuqna, bagilah rezeki kepada kami. Wa anta khairur raziqin, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, sebaik-baik pemberi rezeki. Rezeki ni apa? Rezeki ni apa yang bermanfaat, itulah rezeki. Ya, itulah rezeki. Dia bukan harta kan? Apa yang bermanfaat. Jadi kesihatan rezeki sebab dia manfaat. Dia manfaat kepada kita. Ya. Apa lagi? Mata sihat, elok. Rezeki. Apa dia? Sahabat baik, rezeki. Yang ada manfaat kepada kita itu rezeki lah. Anak soleh, rezeki. Ya, apa yang bermanfaat ya. Jadi kalaulah kita ada kereta 4 buah, yang guna sebuah ya, 3 tu duk simpan. Seminggu sekali kena basuh, seminggu sekali kena basuh. Guna tak? Kita seorang ada kereta 4 nak buat. Yang 3 lagi tak jadi rezeki lah. Madiran lah. Kan? Saya sebut contoh 4 sebab saya ada 3 kereta. Kena sebut kereta 3 tadi. Cari jalan juga saya tak kena. Aduh. Tapi saya gunalah 3 tu, isteri guna tu, saya guna 2 tukar 4 lah contoh. Tak kisahlah 3 ke 4 kan. Mana kita tak guna, kita tak manfaat kan. Kita tak manfaatkan. Di rumah kita tu barang tu apa yang tak manfaat. Baju tu satu almari tu. Dia lebih kan. Maknanya kita duk buka tu satu almari ya. 2 almari ni tak buka. Tiban. Kan? Maknanya kalau kita ni baju ni seminggu sekali, makna seminggu 7 helai cukup dah. 7 pasang. Malam tu baju kelawar gitu sikit-sikit je. Baju jubah 2-3 helai kurus sikit cukup dah. Ulang tu lah. Kan? Ada 2 almari lagi tak pakai. Kan? Biasanya orang buat lah. Lambat siap kan? Laki senangnya, abang jom pergi kenduri 5 minit siap. Isteri aja jom pergi kenduri 45 minit tak siap lagi. Nak cari matching tudung dengan baju mana. Saya ada 3 almari tu. Laki senang. Kan?
Allah Akbar. Jadi rezeki benda yang bermanfaat. Benda yang mati jadi rezeki. Yang tak ada manfaat tu dia tak jadi rezeki walaupun milik kita. Walaupun milik kita. Baik, ayatnya ayat 115 kita habiskan ayat ni. Qala Allah, kata Allah, firman Allah. Allah bagi wahyu, inni munazziluha alaikum. Sesungguhnya aku akan turunkan hidangan tu. Akan turunkannya tu hidangan ke atas kamu. Allah janji akan turunkan. Itu yang majoriti ulama kata diturunkan. Minori kata belum, pasal Allah janji nak turun. Belum turun lagi. Tetapi Allah Ta'ala bagi amaran. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ. Sesiapa yang kufur selepas daripada ni, selepas dia tengok turunnya hidangan ni, dia dah tengok mukjizat tu, ayat kebesaran Allah tu, kalau dia masih kufur, فَإِنِّي أُعَذِّبُهَا عَذَابًا. Maka aku akan azabkan dia satu azab la u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang mana aku tak pernah azab sesiapa pun daripada alam ni. Allah bagi amaran. Allah bagi amaran. Sebab tu minoriti kata tak turun. Tak turun. Dah, sebab kalau turun, kalau tak beriman, azab sangat pedih. Azab sangat pedih. Allah bagi amaran. Nak kan nak? Nak. Kita bagi amaran tu. Tak apalah, tak payahlah. Kan biasa kan. Jadi Allah boleh turun, Allah Maha Kuasa, tapi Allah bagi amaran. Kalau tak mau beriman juga, azab yang sangat pedih yang tak pernah ditimpakan. Jadi sama juga riwayat Arab Quraisy minta pada Nabi tukar bukit Safa jadi emas. Tukar bukit Safa jadi emas. Nabi pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi minta, Jibril datang, Allah bagi dua pilihan. Bagi dua pilihan. Pilihan pertama, esok bangun bukit Safa jadi emas. Sesiapa yang kufur, Allah Ta'ala akan azab dia, azab yang tak pernah Allah azab orang lain. Itu pilihan yang pertama. Kalau bangun esok bukit Safa tukar emas, kalau tak mau beriman juga, sebab ni Arab Quraisy minta pada Nabi kan, tak mau beriman juga, azab yang tak pernah orang lain kenal. Ataupun pilihan kedua, bukit Safa tak jadi emas, tapi pintu taubat, pintu keampunan sentiasa terbuka. Nak yang mana? Nabi Jibril bagi pilihan, perintah daripada Allah dalam riwayat lah. Jadi Nabi pilih yang mana? Pintu taubat lah. Nabi tak berani lah kan. Kalau bukit Safa jadi emas tu, orang Arab Quraisy satu Mekah tak mau beriman lagi. Nabi tak nak ambil pilihan tu, ambil pilihan kedua. Tak apalah, tak tunjuk kuasa Allah pun tak apa. Yang penting mereka ada peluang lagi untuk bertaubat, beriman, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu azab yang sangat pedih. Sebab itu kata sebahagian ulama, manusia ni yang kena azab ni, yang sangat-sangat pedih ni, ada 3 golongan. Yang pertamanya al-munafiqun, orang munafik. Munafik iman lah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik bahagian paling bawah dalam neraka kan, paling panas. Itu yang azab yang sangat pedih. Yang keduanya, orang yang kufur daripada cerita hidangan ni. Dia tengok hidangan turun tapi dia tak mau beriman. Itu pun azab yang sangat-sangat pedih. Dan yang ketiganya, Fir'aun dan ahli keluarganya. Fir'aun dan ahli keluarganya diazab dengan azab yang sangat pedih. 3 golongan ni, azab mereka sangat pedih berbanding dengan orang lain. Yang pertama apa ya? Orang munafik akidah. Yang kedua, orang yang kufur daripada yang tengok hidangan diturunkan tu. Dan yang ketiganya, Fir'aun dan ahli keluarga yang kufur kepada Nabi Musa alaihissalam, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita habis dulu cerita tu, ayat 115. InsyaAllah minggu depan, 2 minggu lagi kita habiskanlah Suratul Maidah. Ada soalan apa? Ada soalan setakat ni?
Jadi balik pada cerita ni, jagalah ya. Jaga jangan kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau hidangan dalam ayat ni, kalau orang tafsir, hidangan apa? Manna wa salwa. Tak apa, betul lah tu insya-Allah. Kalau dia kata buah durian kan ni, mungkin. Kalau dia kata daging panggang kambing, mungkin. Saya tak detail. Allah kata hidangan je. Kita tak payah nak stres sangat benda tu. Hidangannya, dalam Quran kata hidangannya, apa benda tak diceritakan. Yang penting makanan sudah. Makanan ya. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat tu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.